Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Tabarruk pada muka surat 261 di bawah tajuk Al-Ghanam, iaitu keberkatan pada binatang ternakan kambing itu. Ini bab, kalau sebelum ni kita bincang tentang keberkatan kuda. Jadi pada malam ni kambing. Jadi kambing ni dia ada barakah dia. Sebab itulah dalam hadis Nabi bila pergi dekat binatang ternakan, Nabi akan doa, barakallahu fi, berkatilah pada binatang ternakan. Ada kadang-kadang tu binatang tu Nabi gosok atas belakangnya, Nabi doa. Makna doa keberkatan terhadap binatang ternakan itu termasuk salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang keberkatan kambing. Kena ingatlah, keberkatan yang dimaksudkan di sini keberkatan dari sudut manfaat duniawi. Itu asalnya. Kemudian bila kita faham cara Nabi mengurus binatang itu, kita akan dapat juga keberkatan dari sudut akhirat. Misalnya bila kita tahu bahawa Nabi doa kebaikan kepada binatang dan Nabi tak benar kita seksa binatang. Kalau kita nak letak di tengah panas terik pun kita kata Nabi tak benar. Nabi suruh kita jaga. Jadi kalau kita faham perkara-perkara itu, mana binatang yang kita dapat kebaikan itu bukan sekadar duniawi, tetapi kita dapat juga dari segi kebaikan secara akhirat itu. Diriwayatkan daripada Ummu Hani radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda kepadanya, ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barakah. Nabi kata kepada Ummu Hani, peliharalah kambing kerana pada pemeliharaan kambing itu ada barakah, ada keberkatan. Nabi suruh pelihara kambing. Nabi sendiri pelihara kambing. Dalam setengah riwayat tu sampai 100 ekor Nabi pelihara kambing. Dan Nabi kata aku tak usah lebih setakat tu, sebab kalau 19 ekor bila bertambah, bila beranak tu lebih, dia akan sembelih, nak sucuk tak siwi lebih. Sebab dia bukan maksud nak pelihara banyak. 100 ekor tu bagi orang Arab tak banyak tu. Bagi orang Arab 100 ekor tu tu biasa tu. Mana ramai tu orang pelihara sebanyak tu. Selepas ni anda awak mari beberapa kenyataan daripada syarah pada Sunan Abi Daud itu, dia sebut bagaimana bentuk pemeliharaan kambing orang Arab ni lagu mana. 100 ekor tu banyak ke tidak? Ya, kita kata banyak lah, tapi hak kebiasaannya mana lebih daripada tu lagi. Tak apalah, selepas ni. Baik, dalam hadis Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu disebutkan, dan kambing itu berkat. Disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai salat di kandang kambing, marabidil ghanam itu. Nabi kata sallu fiha, boleh salat di situ. Tapi dalam syarah hadis sebutlah, maknanya dalam kandang tempat tidak ada najis itulah. Kalau ada kita boleh buat, sebab mengikut ulamanya dalam syarah hadis ni, mana binatang yang halal dimakan tu dia anggap tidak najis lah, air kencing dia tu. Walaupun perkara ni ada khilaf. Setengah ulama kata di kandang tu bukan di tempat ada najis tu, di kandang tu zahirnya tidak ada najis. Macam-macam, tetapi kukuk mana pun boleh. Ini selepas ni kita bincang sedikitlah hadis ni, takut kita kata buat juga mana kalau kambing boleh, lembu pun boleh. Kau lagu mana maksud dia? Ulama syarah hadis ni
Nabi kata salatlah di dalam marabid, yakni tempat diternak binatang itu, kerana di dalam dia tu terdapat keberkatan. Daripada hadis ni, kalau dalam mazhab Syafi'i pun dia kata boleh. Cumanya perincian ulamanya, mana kalau najis tu penuh, boleh kau kita mayat najis? Bukan maksud begitu. Maksud dalam kandai dia tu mana kemungkinan, tapi kita tengok zahir tu tak ada. Mana kita boleh buat, kita kata kokok galah tepi hak tepat tu. Lepas tu bau tu tak apa tu. Mengikut kebanyakan ulama ni. Sebab hak ni hadis ni sahih. Hadis ni sahih. Walaupun ada juga setengah dia kata hak ni bagi orang yang bimbangkan ternakan dia. Sebab dia kandai ni bukan kata maknanya mesti ada pagar dak. Orang dulu pera kambing, dia tidur bersama dengan kambing dia di padang pasir. Jadi kalau dia nak solat pergi jauh, nyacuri kat orang, kau macam-macam lah. Ada macam-macam ulama bincang. Kukuk lah. Walau bagaimanapun, ulama terima boleh. Ulama terima boleh. Boleh di sini makna harus, bukan kata afdal. Jangan silap faham. Mana kalau kita sebab kita kandai kambing kita, main luar lah tempat tertua sih. Itu maksud dia. Kena tengok keadaan lah. Kena tengok keadaan. Sebab orang dulu anda pernah pergi lah ni, anda sebut ni pengalaman anda pergi, kata patut dalam hadis sebut begitu. Memang dia tu dia sebut bukit tu penuh. Jadi dia maya situ kat tempat dia maya, tempat lalu-lalang kambing dia. Hak tu dikira mar'ah, tempat ternak tu. Boleh. Tempat ternak dia tu. Tu boleh. Tak ada ulama kata tahid punah tu maya atas tahid najis tu. Tak ada ulama kata gitu. Jangan silap faham tu. Lepas tu tak ada langsung kata, dia kata ada kata gitu. Sebab dia kata dia tidak najis. Tidak najis tu bukan bermakna boleh makan dah. Tu tak boleh. Mana untuk solat. Tapi kukuk mana pun ni, anda lebih mengambil pandangan yang mengatakan dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya kambing ni lah, zaman orang Arab dulu lah. Dia pera kambing tu banyak, beribu ekor. Jadi dia semaya situ tepi tu. Jadi mana tidak jauh daripada kambing dia. Itu maksud dia. Cuma Nabi sebut situ ada barakah. Barakah tu dari sudut menternakan tu, bukan dari sudut semaya situ ada berkat. Tidak, ulama kata kambing ada berkat, tidak jadi masalah. Tapi kukuk mana pun ada. Lama juga ulama mengatakan bahawa kalau kena sikit-sikit setelah kita usaha nak kena sikit-sikit itu tidak mengapa. Sebab bagi mereka dia tidak najis seperti najis binatang yang lain. Ada yang macam khilaf pula, macam-macam lah. Setengah ulama kata hanya untuk kambing sahaja. Setengah ulama kata dak, asalkan binatang tu halal dimakan. Khilaf pula situ. Tapi kena ingatlah, jangan silap faham. Hak ni ayatnya harus. Dalam keadaan-keadaan kita tentu dah kalau anak sedia nak cari tempat lain hak lebih, sebab kalau kita mau najis pun tak boleh dah. Kita tapi orang Islam zaman dulu pera kambing dengan pakaian itulah dia semaya, bagi dia tak ada busuk pun bau kambing najis tu. Tak ada busuk pun. Keadaan tu kena mikir. Hadis ni tak ada seorang pun ulama kata hadis ni kata moleklah pergi semaya situ. Duduk tempat lain molek pergi semaya di kandang kambing. Tak ada disebut gitu. Jadi kena faham molek lah tu kan. Baik. Jadi setengah ulama mengatakan ni khusus untuk kambing saja. Lembu tak boleh. Untuk kambing saja. Ada juga sebab kata tak, asalkan binatang tu halal dimakan. Boleh buat lagi. Khilaf pula situ. Nak ayat anda di sudut fake itu. Patut kalau tanya kita hak mana lebih baik, cari tempat yang bersih lah. Itu lebih baik. Misalnya kalau kita pera kambing di Kelantan kita ni tu tidak timbul masalah sebab bukan pera banyak. Enggak, kalau malam masuk dalam kandang tak ada masalah. Tu mai bawah boleh. Banyak pilihan. Tapi kalau nak semai situ boleh. Tetapi sekadar harus lah. Baik, seterusnya keberkatan dan manfaat kambing. Jadi kita nak lihat pula dari sudut sebab Nabi kata kambing ni ada keberkatan dia. Bukan sahadih. Bahkan ada satu riwayat kata dia ni binatang syurga. Walaupun hadis tu setengah ulama pertikaikan, setengah kata dhaif. Tapi setengah-setengah ulama, misalnya kalau ulama baru sekali Syekh Nasiruddin Al-Albani, dia kata sahih. Sebab dia kena tengok keseluruhan. Ada kata sahih, bukan dia sajalah, orang lain pada juga. Tapi ada setengah kata dhaif. Khilaf situ. Tak apalah kan? Baik, hadis-hadis terdahulu dan yang serupa dengannya
menganjurkan seseorang untuk memelihara dan menternak kambing itu. Kerana pada penternakan kambing itu ada keberkatan. Bahkan pada kambing itu sendiri itu ada keberkatan duniawi. Disebut duniawi. Lepas ni kita bincanglah. Dah sebelum ni kita pun bincang. Dah setiap sesuatu kejadian Allah yang ada keberkatan untuk kehidupan dunia kita, hak tu kita boleh tukar, kita boleh bawa sampai ke hari akhirat kalau kita ikut disiplin yang diajar oleh Nabi. Tu. Sebab kita makan nasi boleh pahala kalau kena cara. Kalau tak kena cara boleh kenyal lah. Boleh kenyal supaya kita kata orang kafir. Orang tidak Islam boleh kenyal. Tapi kalau kita ikut tata cara Nabi, bukan sekadar kenyal tu dunia, boleh sampai pahala, sampai boleh guna sampai hari akhirat setiap kali kita makan kalau kena disiplin dia. Baik. Dia sebut sini, dia di sini pun dia telah sebut sedikit kerana adanya keberkatan duniawi di dalamnya, selain kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keberkatan pada hasil menternaknya. Mana pada usaha menternak kami itu ada keberkatan duniawi, pada kambing itu sendiri ada unsur barakah duniawi, dan keberkatan dia juga disebut di sini dari sudut hasil dia tu. Sebabnya kalau di tanah Arab ni binatang yang paling cepat membiaknya adalah kambing. Siapa setengah ulama tu dia kata ada setengah bakar kami 3 kali setahun. Hak biasanya 2 kali. Atau kalau kita tengok dalam syarah disebut gitu. Ada setengah-setengah tu 3 kali. Tu jadi maknanya cepat di segi nas keturunan. Terbukti dalam tempoh yang singkat ia menghasilkan banyak anak. Sekalipun sebahagian darinya sering dimakan atau mati, walaupun ada juga mati, ada dia terkena juga risiko penyakit tu. Patut sembelih makan. Tapi kok mana pun dia tetap. Dari segi orang panggil proses dia membiak itu, dia lebih kerak daripada binatang-binatang lain. Kambing itu juga memiliki manfaat-manfaat lain yang telah diketahui umum. Bawah ni Imam Qurtubi sebut antara. Imam Qurtubi rahimahullah menyebutkan beberapa aspek keberkatan yang terdapat pada kambing. Sebabnya para nabi ni semua ternak kambing. Kalau kita tengok dari riwayat, semua nabi ni ada terlibat dengan penternakan kambing. Kambing mempunyai banyak manfaat, kata Imam Qurtubi. Bermula daripada kulit dia untuk pakaian, untuk khemah dan sebagainya. Lepas tu daging dia untuk dimakan. Dah setengah tu dia kering daging tu, boleh sampai bertahun kering tu sampai mereka kalau pergi musafir boleh makan begitu, sepuluh soto kering. Dia ada buat kita bincang dah sebelum ni. Ada jenis gitu kan. Air susu dia, ni memang seluruh dunia lah ni. Ni kita ma'ruf lah susu kambing itu. Hingga kan anaknya dari segi pembiakannya dia lah antara binatang yang paling banyak, paling cepat dari segi nas membiak itu. Kerana kami itu beranak setengah-setengah, bukan semua ni anak cek dalam itu dia kata setengah-setengah tu 2 kali, tapi banyak juga jenis bakar kami sampai 3 kali setahun beranak. 3 kali setahun. Maknanya tidak patah lah mana kami ni nak. Sebab cepat biak ni nak. Mana tempoh patah dia tu maknanya sekejap saja, lepas tu cepat no ya. Ketenangan akan selalu mengiringi pemiliknya. Ni kalau dalam setengah kita kata semua ni ketenangan akan mengiringi pemilik dia ni. Ni dia panggil ilmu tajribah. Ni berdasar pada mujarrabah. Orang panggil pengalaman. Pengalaman orang pau kami tu gitu. Nabi juga ada sebut jadi tenang. Ia dapat membuat pemiliknya memiliki sifat rendah hati serta ramah terhadap sama sendiri. Itu kesan dia. Sebab tu Allah SWT mendidik para nabi dia dengan memelihara kambing di peringkat ketika dia remaja dan belia tu. Di sini ana sebut beberapa contoh lain. Ni kalau dalam kitab kita baca hikmah sirah, fiqh sirah tu, ni ana petik secara ringkas. Selain daripada keberkatan secara duniawi, kambing ni ulama juga sebut sebab dia menjadi cara Allah mentarbiah, mendidik supaya para nabi itu ada jati diri dan ketahanan sabar yang tinggi. Salah satunya melalui proses memelihara kambing. Semua nabi ada bela kambing. Sebab tu ulama buat
sebut hikmah dia yang kita sebut sebagai fiqhus sirah itu. Ini ana petik dalam kitab fiqhus sirah. Dr. Abdul Razak Dr. Abdul Razak itu. Cuma di sini ana ambil ringkas, saya tidak bincang secara panjang. Yang pertama sekali, Hafiz Ibn Hajar ada sebut, dia kata selain daripada hak bersifat duniawi ini, untuk spiritual lah, kita kata untuk kehidupan manusia dari sudut minda, dari sudut semangat, himmah. Kata Hafiz Ibn Hajar, dia kata memelihara kambing ini mampu membina karakter sebagai murabbi. Sebab pada memelihara kambing dia ada melatih sifat sabar, sifat kasihan belas, sifat simpati, dia ada tu. Dia ada huraian dia lah. Ni ana sebut secara ringkas. Bahkan semua Nabi terlibat dengan aktiviti menternak kambing. Waktu disebut dalam riwayat. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Yang kedua, memelihara kambing ni dia menyuburkan sifat santun dan simpati terhadap kesusahan. Dia mudah rasa kasihan kepada orang. Itu disebut oleh ulama. Yang ketiga, dia melatih kebolehan atau potensi diri, dan dia akan menyuburkan daya tahan untuk menghadapi kesusahan. Ini disebut juga. Ini ana sebut secara mafhum lah. Yang keempat, pada pemeliharaan kami itu ada unsur pendidikan agar terasa, agar kemudian kita sebut ni ni sifat tawaduk. Memelihara kambing ni dia akan memberi satu pendidikan, iaitu menyuburkan sifat tawaduk, dan dia menghakis, membuang sifat takabbur itu. Tu. Hak ni semua ni ulama sebut berdasar pada mujarrabah, pengalaman. Nabi tak sebut detail gini, tapi ini berdasarkan ilmu tajribah, iaitu mujarrabah. Ulama-ulama kita yang bela kambing, dia kata memang ada. Lebih-lebih lagi Nabi sebut, Nabi-Nabi dulu ada begitu. Ini salah satu proses tarbiyah Allah terhadap Nabi, nak supaya ada jati diri, pandai menghayati kehidupan manusia pelbagai peringkat. Salah satunya adalah dengan terlibat dengan pemeliharaan kambing. Itu salah satulah. Sebab itulah ulama sebut pula, ini dia panggil pendidikan secara tidak langsung. Kena masuk sekolah juga, tidak pada ni. Tak payah masuk sekolah pakai payah kambing, anak-anak gedok tu jadi pengembala kambing lagu tu. Ni dia kena ada juga tu, sebahagian dalam proses itu. Sebab tu ulama sebut, kalau seseorang tu memang dia sudah tidak cerdik, tak ada bakat lain, kalau dia bela kambing pun tidak jauh beza dengan sebelum bela kambing. Ni makna bagi orang-orang hak nak peringkat, nak sampai tahap sempurna dalam kehidupan dia ada proses ni. Begitulah. Baik, seterusnya kita pergi kepada seterusnya. Cuma di sini ana petik dalam Sunan Abi Daud ni. Ni salah satu ulama sebut bahawa Nabi sendiri pun bela kambing selepas jadi Nabi dah. Selepas jadi Nabi, sebelum jadi Nabi tu ya dia ada. Misalnya dalam Sunan Abi Daud disebut, Nabi kata lana ghanam mi'ah la nuzi. Kami sendiri, kami untuk isteri dia ke apa, dia pera untuk keluarga ni sampai 100 ekor. Cuma dia kata kami tak sepera lebih lah. Sebab tu bila ada sekor, bila ada beranak sekor, jadi 101 kita melih lalu. Nabi kata kita melih untuk makan keluarga. Sebab tu ada dalam hadis Nabi jamu sahabat dia kambing. Hak tu biasa kalau lebih, misalnya kalau beranak 2-3 ekor, malah jadi 103 ekor. Dia melih kata malah lebih 100, takut jadi banyak dah payah. Bukan Nabi bukan hidup nak bisnes tu, tidak. Ni untuk sedekah lah. Jadi kami sembelih kan. Cuma di sini ada ulama menyebutkan selepas dia buat komentar terhadap hadis ini, ni anda nak sebutlah. Kebanyakan ulama mengatakan, ini kita nak faham kenapa disebut kambing itu. Apa kaitan kambing dengan budaya kehidupan Arab yang hadis ini sebut. Dia kata sebenarnya menternak kambing ini min ajalli amwalil Arab, antara sumber pendapatan besar orang Arab. Dia boleh ada harta sampai kaya, salah satunya melalui penternakan kambing, sesuai dengan kehidupan dia. Khususnya masyarakat Mekah, khususnya masyarakat Madinah. Sebab apa? Sebab dia terlibat dengan penternakan, dia terlibat dengan orang panggil bahagian pertanian. Kalau Mekah ni ada juga, tapi dia lebih cenderung kepada perniagaan. Itu disebut di sini.
Dan peternakan kambing menjadi pendapatan utama mereka, dan juga menjadi punca kehidupan mereka dari segi makan. Sembelih kambing biasa ya. Cuba kita tengok dalam hadis, kadang-kadang tetamu mari melih kami, supaya kita melih ayah ni melih kami. Kita nak melih kami kena jamu juhna tu. Tak liwat main-main bawa tetamu mari 5 orang sembelih kami. Apa dia biasa sebab dia pera banyak. Enggak kita 3 ekor tu kan. Melih. Nah, dia ni banyak beratus beribu. Biasa ya melih ni. Kalau kita dulu melih ayah. Tu. Lepas tu susu, sebab susu ni nisbah pada orang Arab, kata ulama, susu kambing lah. Ini orang panggil kehidupan dia. Kehidupan dia. Sehingga dia ada satu trend, cara kita nak bantu orang miskin, dia ada istilah dia nak teringat. Kambing yang diberi, bukan diberi sewa, tidak, dia beri. Misalnya kambing susu, okey, dia pergi jumpa orang miskin, mu ambil lah kambing aku untuk 2 minggu ni, kambing mu kena jaga makan dia berapa kali sedia ayat lah. Tujuannya nak supaya orang miskin ni boleh minum susu segar setiap beberapa kali sehari. Cukup 2 minggu dia ambil balik. Nabi puji perbuatan tu. Ni antara hak berlaku dah di zaman Arab jahiliah. Berkali dia nak beri duit, dia tak mampu, dia beri kambing. Sebab bagi orang Arab, minum susu ni kenyal sampai tengah hari. Tu orang dia sebut sini. Begitulah juga dia punya daging, dia boleh simpan sampai 5-6 bulan. Wak kering lah dia jemur. Dia ada istilah dia lah. Dia boleh makan gitu dalam perjalanan dia makan tu ya, kenyal. Begitu juga belulan dia tu, dia ada kaedah dia lah untuk melembutkan belulan tu sehingga boleh buat pakaian, buat khemah. Bulu-bulu dia tu dibuat baju khususnya untuk musim sejuk. Banyak sungguh manfaat. Bahkan yang tidak disebut di sini dalam syarah-syarah lain, dia menjadi tempat hamparan ni untuk rumah orang. Rumah popok nomek misalnya. Orang yang bela kambing tu kadang-kadang dia duduk situ sampai sebulan. Dia ada buat rumah guna tu. Jadi tempat setengah-setengah kemah tu dia lapis, beberapa lapis dia buat sebagai kapet lah. Sebab dia apa? Dia sebut sebab dia mudah gulung, nak pergi ke tempat lain pula. Bila habis dah dia punya rumput-rumput sini, dia pergi tempat lain pula. Itu di kawasan padang rumput hak bebas, hak tidak milik sesiapa. Nak rakyatnya daripada kambing itu saja, sebanyak mana manfaat yang mereka boleh itu. Sebab itulah disebut oleh Nabi banyak barakat. Yang kita bincang dah, barakat ni ada 2 makna. Kebaikan dan kebaikan itu ada sama. Itu makna barakah dalam istilah syarak. Baik, seterusnya kita pergi kepada poin yang ke-8, pokok kurma. Ni lagilah. Nak ayatnya sesuai menang orang. Pak kita kau tanya pokok kurma, kalau buah kecil anda tengok. Ada besar ni. Tak ada satu kena. Hak dia ni 2 kali ibu jari kaki kita tu. Kena 3 butir sedara. Kalau pergi di Kubak tu kan, jumpa lah. Dia wistakar kan nak makan atas bah juga. Siapa ke hotel. Sepak lagi wih ke orang lain setakat. Kata kenyal molek makan khemah ni tu. Rotok separuh masuk. Mamah bunyi. Tu orang Arab ni ada. Memang makan dia. Tapi kalau makan tak makan benda lain, sahabat kata panah pun jadi pedih bu. Ada sahabat tu miskin makan kurma 3 hari straight, tak makan benda lain. Dia kata jadi pedih bu. Ni ada hak miskin Ahlus Suffah. Itu sebut dalam riwayat. Tapi kuku mana pun kalau dia makan nasi 2-3 hari sekali, dia cukup dengan buah kurma. Nasi tu makan juga. Tidak nasi lah, kita kata apa ni, roti gandum tu. Ada. Baik, kita nak bincang ni kurma. Dalil tentang keberkatan pohon kurma. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, dia kata ketika kami sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba beliau dibawakan daging kurma. Pelik kita kata daging kurma lagu mana ni? Dah, ni terjemah Indonesia ana pun tak pasti lah, macam mana boleh tuan aku. Jamratun nakhlah ni, jamratun nakhlah ni orang panggil bukan buah kurma. Gapo dia kita panggil umbuk dia. Umbuk, sepopoknya kan ada umbuk lah, tahu sedap umbuk tu. Nah, mabuh ala gula haji ni gitu. Jadi dia panggil jamratun nakhlah. Mana bawa mari itu dah dia masuklah. Maknanya kurma ni batai dia ya, tapi batai tu dia dibuat ada kegunaan juga batai dia tu. Tapi umbuk dia tu ni dimasuk dalam masakan. Tapi dia jenis ni daging kurma dah. Jamratun nakhlah, jamrah. Setengah-setengah kaum dia sebut gini. Nak supaya takut mana daging kurma. Jamratun nakhlah ni maksudnya isi kurma, isi batai dia tu. Bukan tengah tu atas tu.
Orang panggil umbuk lah. Kalau bahasa kita umbuknya lah. Tidak gitu. Isi atau bahagian yang lembut yang berada pada batang tumbuhan jenis palma, pokoknya, pokok bina, atas lembut tu orang makan tu. Bukan batang ke kekun tu, tu tak boleh tu. Waktu dia belah wak gede apa ini? Wak gelegar, kalau Kelantan dia gelegar, tahu gelegar tu tahu belakang muda, tahu gelegar nanti apa dah tu gelegar. Gelegar ni oi, memang gitu untuk anak kapul gelegar. Gelegarnya tapi gelegar ni dia banyak lah. Orang biasa buat pinai tu tahan lama lah. Waktu cara dia buat tu dia ada cara dia, ada cara dia. Orang Arab pun gitu juga. Jadi hak ni isi bahagian lembut, hak bahagian atas tu. Orang kita panggil umbuk lah kalau Kelantan kita. Dia masuk dia. Kena saya tu. Tamu tak faham pula. Mana dibawa ke daging kurma? Kurma ni binatang ke pokok? Ada. Ni Indonesia lah ni. Cuba kita tengok di sini. Nabi kata inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim fazanantu annahu ya'ni an-nakhlah fa'aradtu an aqul hiya an-nakhlah ya Rasulullah thumma iltafattu fa idza ana 'ashiru 'asharah ana ahdathuhum fasakattu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah. Sesungguhnya di antara pokok-pokok ni terdapat satu pokok yang keberkatannya seperti keberkatan seorang muslim. Perbandingan hak ni mengikut ulama dalam Syahradin ayatnya, apa Nabi bandingkan bahawa ada satu pokok tu keberkatan dia, kebaikan dia banyak. Mana berkat dia serupa dengan berkatnya seorang muslim. Apa pokok disamakan keberkatan dengan seorang muslim? Semua ulama kata dalam Syahradin ayatnya banyaknya keberkatan. Dari sudut tu nak ayat banyak keberkatan. Nak ayat kathirul barakah. Baik. Ni sebenarnya Nabi berteka-teki ni. Kalau kita tengok dalam riwayat Nabi teka-teki, mu tahu ke gapo? Jamanya dia tu banyak berkat. Supaya orang Islam, supaya Muslim berkat. Kata Ibn Umar, aku duk agak tu pokok kurma tu. Kata Ibn Umar, aku duk agak tu pokok kurma. Kalau Nabi sebut tu, jawapan dia pokok kurma. Dah aku nak jawab lah. Tapi bila aku paling tengok, aku nak ayat ke Nabi pokok kurma tu Rasulullah teka-teki tu. Tapi bila aku tengok, aku sorry orang lain tua-tua belakang di sekitar aku. Termasuk ayah dia sendiri dalam riwayat lain. Saya Umar ada situ. Engkau dia muda. Aku sedar bahawa aku adalah orang yang termuda dari kalangan 10 orang yang ada bersama Nabi. 10 orang tu sahabat besar-besar belakang. Aku pun dia tak ayat. Nak tengok orang tua boleh jawab ke dia. Aku pun tak jawab. Lalu Nabi senyap. Orang tua boleh senyap belakang. Aku ada jawapan tu. Lalu Nabi kata tu pokok kurma lah. Sekerat niat dia ni. Tapi dalam riwayat lain, bila dia keluar daripada majlis tu, Sayyidina Umar Putubik, Ibnu Umar Putubik, Ibnu Umar kata ayat kaya dia, sebenarnya kita tahu sebenarnya ayat dah, tapi tengok orang tua ada. Orang dia kata, apa mu tak ayat? Tak apa orang tua ada mu. Tu. Berkali orang lain pun ayat juga, bagi takut salah. Ibnu Umar ayat kaya dia kata, apa mu tak ayat ni? Tak apa orang tua ada, boleh ayat. Dia kata tak mengamuk orang tua ada. Itu dalam riwayat lain disebut dengan detail. Jadi hadis ni Nabi menjelaskan, bayangkan Nabi sama ke pokok kurma tu seperti orang Muslim dari sudut berkat, dari sudut banyak berkat, dari sudut tu. Jadi kata-kata ini dilihat oleh ulama sebagai satu kenyataan yang menunjukkan kelebihan pokok kurma tu. Baik. Kena ingat, setengah-setengah ulama mengatakan Nabi sebut begini supaya, jadi apa faedah Nabi sebut tu? Sini dia tidak penjelaskan dengan secara detail. Tujuannya nak supaya kita menghargai. Kita kena hargai tu. Sebab kalau tempat kita ni tak ada lah pokok kurma tu. Jadi pokok tu kalau kamu pokoknya tu termasuk dalam palma lah tu. Pokok tak ada dah. Termasuk palma. Pinang, buah pinang pokok pinang itu dah. Tu termasuk palma ni ada juga. Jadi mana kalau tempat kita pokoknya ni kan berguna semua, lidi dia habis guna. Tu. Anak pergi setengah tempat tu, dia kerak umi tinggi, dia buat lapik pasal bunga, comel ke main. Dia hias kat tepi tu. Dia letak rupuk misalnya, comel apa. Dia kata ke anak, dia kata 5 tahun tak buruk lagi ni. 5 tahun tak buruk. Dia kata, buminya tu dia letak comel apa. Dia atas orang kreatif ni, dia boleh lah. Nak ayatnya habis pokoknya tu kat
Ana jumpa dengan seorang hak memang dia jual patenya hak dia belah. Dia kata ustaz dia hak ni dia kena belah masa muda. Jangan dia kering tak look dia tu. Lepas tu dia belah dia susun. Satu belok dia susun molek. Dia jual tu. Ada orang hana tu buat kakak atas tu tahan lama dah tu bubuk tak akan dia tu. Adalah cara dia ayat. Anak ayat dia bagi orang Melayu dah nampak lah sebab tu kehidupan dia pokok kelapa tu. Bagi orang Arab begitulah juga. Jadi setiap hadis Nabi sebut tentang pokok kurma ni ayat keberkatan tujuan supaya kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau tempat kita ni gapo dia pokok yang paling banyak memberi manfaat dari semua sudut dengan pelepah dia, dengan daun dia, habis licin kita kata. Pokok kelapa. Pokok kelapa. Orang buat getok tahan lama mana? No, kapung untuk anak-anak sungai kan. Kita pernah niti rasa kira patah tu sebelum patah tu. No. Dah lama. Tapi ayatnya banyak manfaat. Sebab tu setengah ulama kata tujuannya supaya kita bersyukur. Tu tujuan dia kena hargai lah. Jadi kalau kita tak bersyukur hanya dapat barakah duniawi saja. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah, maka kita dapat berkat termasuk akhiratnya. Baik, seterusnya selepas daripada itu penulis ini mengemukakan pula apakah keberkatan yang Nabi sebut dalam hadis, keberkatan faedah tu gapo dia pada pokok kurma ni. Untuk perbincangan ini penulis ni Syekh Al-Judai'i ni dia kata cukup dengan sebut sebahagian penjelasan saja. Tidak nak sebut banyak. Dia kemukakan sini kata-kata Ibnul Qayyim rahimahullah semasa dia syarah hadis ni. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dia kata keberkatan pokok kurma tu banyaklah. Dia mencakupi kebaikan, orang panggil manfaat tu. Semua. Naungannya yang abadi. Hak ni sampai kiamat selagi ada pokoknya adalah manfaat. Buah dia bergizi dia tu. Kalau tengok ta'arak tu tayyib dan buah dia yang sedap tu. Tu mana? Maknanya buah dia tu kita boleh makan banyakkah kau? Kalau kurma ni kalau kita pergi Mekah ni banyak dia buat produk daripada buah kurma tu. Buat produk. Banyak sungguh yang berasaskan kurma. Tempat kita lah ni pun tidak. Buat jepuk buah kurma sedap. Dia kalau keras pun dia boleh katok. Kita tumbuk biar itu dah. Dia sedap. Terah buat. Tu. Jadi begitulah, begitulah. Buat jus dan sebagainya. Dan keberkatan itu dia akan berterusan. Tidak kata zaman Nabi, zaman kita ni pun masih ada sampai kiamat. Buahnya juga dapat dimakan dalam keadaan masih basah, kita panggil rutab itu, separuh masak itu. Sudah kering, masih mentah, balah dan sudah matang, kita panggil kurma, sebab kita biasa lah. Buahnya juga boleh menjadi makanan dan obat. Dan mengikut doktor yang anda baca dalam internet, dia kata antara bahan serat yang paling tinggi buah kurma. Bahan serat paling tinggi antara yang banyak bahan serat. Menjadi makanan, makanan asas, makanan pokok tu jadi makanan asas, jadi punya ciri, jadi makanan ruji pula. Dan juga boleh dibuat manisnya ni jenis kuih, jenis apa lagi, coklat, banyak boleh buat daripada buah kurma tu. Dan boleh jadikan minuman dan juga buah-buahan hidangan biasa gitu. Pohonnya boleh digunakan untuk buat rumah, buat bangunan. Belah pokok dia tu, buat tiap daripada batang dia, kakah rumah dan dibuat bekas. Umbi dia tu. Umbi dia tu bahagian bawah tu, tempat kerah tu, dia boleh buat beseng yang besar. Dia tebuk. Buat macam perahu gitu, bola. Dia boleh. Tu. Dan tahan lama dia tahan air. Ini semua ni boleh tengok dalam internet dia ada sebut. Baik. Daunnya boleh dijadikan tikar, keranjang, wadah bekas, kipas dan sebagainya. Daun dia tu. Sabuk dia boleh dibuat, tambang dan sebagainya. Gapo dia tambang ni bahasa Indonesia ni anda pun tak sempat nak tengok ni. Sabuk dia ni untuk apa? Saya ingat anaknya untuk bakar ni. Apa dia panggil kalau kita sabuk kelapa tu lah. Bahan untuk bakar macam arang jenis gitu dan sebagainya. Mana bagi orang nak masak perlu pula sabuk kering tu. Kita tak sabuk lagi mana? Dalam mana dia apa ni? Macam mayat dia tu. Kau bagi lah atas sabuk tu kan. Tu dia boleh katak, kata-kata kalau kering memang dia boleh buat. Banyak ke mana habis licin, makna daripada akar sampai ke pucuk semua berguna untuk kehidupan masyarakat. Sebab tak nak kata supaya pokok kelapa tempat kita ni lah. Bijinya menjadi makanan unta.
Makanan unta. Dan boleh dimasukkan ke dalam ubat-ubatan, dan boleh dibuat celak mata. Boleh, dia ada kaedah dia. Kemudian keindahan buah dan pohon serta bentuknya. Ni memanglah orang buat sebagai landscape. Di rumah letak tu 2-3 pohon, nampak comel. Kalau nak makan beli kedai tak orang tu. Mengos pohon 2 tapi letak tu nampak comel. Kalau letak rumah kita pun nampak comel. Dia buah tu memang dia kecil dah, anda tengok dah dia kecil buah, tak besar, tak sesuai iklim. Jadi keadaan pokok kurma tu dia memukau pandangan. Orang lain dipanggil focus point, letak depan rumah seorang mari tengok, comel. Tu itu maknanya memukau pandangan. Bukan tak alih belakang, tak depan. Buah-buah dia tersusuk indah, membuat jiwa senang ketika melihatnya, sekaligus dapat mengingatkannya kepada pembuat dan pencipta. Ini tujuannya supaya bersyukur kepada Allah itu. Keindahan ciptaan Allah dan kesempurnaan kekuasaan Allah tu boleh buat tu. Tu. Ada juga setengah ulama kata dia ni kering, panas tak mana boleh hidup. Tak jiru pun tak apa. Naknya kehebatan hukum sesuai dengan tempat dia tu. Tak jiru pun tak apa. Dia makan gitu je. Kalau jiru tu lebih molek lagi. Tapi kalau tak jiru pun dia boleh hidup. Sepauta lah. Sepauta. Uta ni kalau kita baca kan, kalau ada hak 2 bonggo tu ke tak, 2 minggu tak minum air tak apa. Dia tahan dahaga. Sebab tu dia anggap sebagai kapal pada pasir tu. Nampak slow berjalan tak berhenti tak apa. Tu. Jadi Allah buat sesuatu. Lepas tu ulama sebut bulu mata dia apa, bulu mata dia lentik nak elok daripada debu. Sebab tu dia debu tak dia boleh jalan buat gitu. Dia buat gitu mata dia ketutup sikit tak rasa debu. Hak ni diulah oleh Asy-Syahid Said Qutb dalam syarah wa ilal ibil kaifa khuliq. Tengoklah unta bagaimana Allah cipta. Dia hura tu dah sekelebihan. Dia sebut dari tu anak baca tengok, dia kata sebab tu unta ni bulu mata kita tengok ke comel. Dia bukan bulu mata pelesu tu supaya orang tempat kita. Dak tu hasar. Bulu mata hasar. Kalau musim orang panggil berdebu lah, ada debu sikit kuat dia akan buat gitu. Dia boleh nampak. Sepuluh kereta lah masuk dia jadi boleh tahan debu tu. Tu memang pelik. Jadi saya kutub kata itulah kejadian Allah. Sebab tu Allah buat kaji wa ilal ibil kaifa khuliq. Tengoklah binatang unta tu bagaimana Allah cipta, hikmat di sebalik penciptaan dia tu. Hinggakan Ibnul Qayyim berkata, dia kata tidak ada satu pun ciri-ciri yang lebih mirip dengannya selain daripada seorang mukmin. Kerana itulah ia cermin seluruh kebaikan dan manfaat lahir dan batin. Seperti mana orang mukmin, orang muslim sebenarnya dia jadi cermin untuk kebaikan kita, begitulah juga unta untuk kebaikan hidup manusia. Itu maksudnya perbandingan. Di antara dalil yang menerangkan manfaat kurma, itu kalau unta, ni kurma pun begitu juga. Saya sebut unta tadi maknanya sebagai perbandingan saja. Di antara dalil yang menerangkan manfaat pokok kurma ni dan keberkatan adalah hadis yang diriwayatkan daripada Salman bin Amir radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr fa innahu barakah." Jika seseorang dari kamu berpuasa kemudian dia buka puasa, hendaklah dia berbuka dengan kurma. Semua ulama kata sunnah ni, bukalah dengan kurma, kerana kurma itu adalah suatu keberkatan daripada Allah. Ni memang ulama tak nafi lah ni, ada keberkatan tu. Sehingga setengah ulama kalau tak ada lah kurma, capailah buah apa, kalau tidak capailah sesuatu yang manis ke, tu sebab kurma ni dia manis. Itu kalau tak ada. Tidak diragukan lagi bahawa kurma memiliki keistimewaan yang cukup banyak yang telah dikenali oleh manusia. Ilmu kedoktoran moden sendiri telah membuktikan bahawa kurma mengandungi pelbagai manfaat kesihatan yang sangat penting. Sampai di sini berakhirlah bab pertama yang khusus menerangkan tentang hal-hal yang diberkati, dan penulis telah menjelaskannya secara umum. Selama hal itu tidak menuntut pada perbahasan yang panjang lebar. Jadi kita bincang secara ringkas lah, tak perlulah kita nak bincang panjang lebar. Sebab hal ini sebenarnya kalau tidak disebut oleh Nabi pun orang boleh tahu kebaikan dia. Buah-buah dasar pada mujarrabah pengalaman manusia. Cuma bila Nabi sebut, mana seolah Nabi memberi nilai tambah lah. Tapi semua tu untuk dapat barakah pahala mesti diambil dengan cara sunnah. Baca bismillah misalnya, doa kebaikan kepada, kena buat gitu.
Di akhir bab ini penulis mengajak untuk mengambil manfaat daripada semua hal yang diberkati dengan sesuatu yang sesuai dengan masing-masing keberkatan dari hal-hal tersebutlah. Wallahul muwaffiq. Mudah-mudahan Allah memberi taufik pada kita. Baik, untuk sesi akan datang kita akan masuk bab yang kedua, mencari berkah yang disyariatkan. Ni kita nak bincang khusus keberkatan sehingga dia menjadi tasyri'. So, tadi keberkatan dunia pun boleh juga sampai ke hari akhirat kalau kena cara. So lagi kita ambil keberkatan hak khusus, amalan-amalan hak bersifat agama, nak ambil berkat. Misalnya sini disebut zikir ni kita bincang dalam sesi akan datang. Cuma nak ayatnya maklumnya untuk selepas insya ni tak ada minggu depan lah insya-Allah. Buat ana pun tak apa sihat hari ni. Jadi mana ni tak ada lah kelah untuk lepas insya tu. Minggu depan lah insya-Allah. Jadi ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.